yang melancarkan satu lagi program atau perkhidmatan yang boleh kita sama-sama banggakan, perkhidmatan yang kita namakan Mobile Recovery Treatment. Ini adalah sesuatu program rawatan dan pemulihan AADK yang baru. Kalau dahulu kita hanya menunggu supaya klien datang kepada kita, tapi kali ini ianya kita cuba untuk mendampingi ataupun nak menyantuni atau nak pergi berjumpa dengan klien di tempat mereka. Kalau dahulu kita juga tunggu daripada klien yang datang daripada penjara. Kali ini kita nak ke penjara dahulu. Ini semua adalah sesuatu yang kita lakukan berbeza daripada program-program yang telah pun dirancang sebelum ini. Sebab itu saya tadi dalam ucapan, saya begitu rasa bangga di atas apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kita di AADK ini yang terfikir akan perkara-perkara baru. Ini membuktikan bahawa segala retreat yang kita lakukan selama ini, saya dah melakukan banyak retreat, berjumpa dengan semua pegawai-pegawai, bukan hanya di peringkat Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga dengan agensi-agensi, menunjukkan bahawa kemampuan untuk pegawai-pegawai kita memikirkan tanggungjawab mereka di luar daripada kebiasaan yang dilakukan. Sebab itu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Ketua Pengarah dan juga semua pegawai AADK. Dalam ucapan saya tadi juga saya menekankan rawatan di peringkat mereka yang telah pun menagih dadah sudah memakan 40 tahun kita lakukan. Dan masih lagi angkanya begitu. Bukan orang yang sama, tapi penambahannya sehinggakan seolah-olah ada kestabilan dari segi angka orang yang menagih dadah. Jadi sebab itu saya fikirkan tanggungjawab yang lebih tinggi, yang lebih atas yang kita berikan kepada PDRM melalui pengarah narkotik yang dipimpin oleh Datuk Ayub ini. Saya percaya Datuk Ayub Khan ini telah pun memikirkan macam-macam program yang ingin dia lakukan. Cuma saya kata lebih baik kalau kita dapat bekerjasama, bukan hanya PDRM dan AADK, tetapi juga dengan seluruh agensi-agensi di bawah KDN. Jadi musuh nombor satu negara sudah 40 tahun menjadi musuh. Sampai bila kita nak supaya kita nak hapuskan musuh yang ada dalam negara ini? Walaupun kita tidak boleh mencapai angka sifar, tapi sekurang-kurangnya biarlah kita dapat turunkan seminimal yang sama-sama boleh kita fikirkan sudah capai kejayaan yang sepatutnya telah pun dilakukan oleh kita semua. Maka sebab itu kita semua kena faham bahawa dadah ini macam-macam orang fikir bahawa ada dadah yang mungkin baik untuk buat treatment, untuk digunakan dalam peringkat medical treatment. Saya fikir masalah ini biar kita fikirkan untuk kita mengurangkan dulu jumlah angka mereka yang menagih sebelum kita fikirkan tanggungjawab kita di atas perkara-perkara yang lain. Terima kasih. Sejauh mana Datuk Sri melihat dengan adanya MRT ini dapat meningkatkan ratusan mereka yang dapat dirawat? Tadi dalam ucapan Datuk Sri menyebut 60%, 40% lagi kembali menagih. Berapa sasarannya? Bukan 40% yang kembali menagih, 60% kembali menagih. Yang ini yang jadi masalah kita. Jadi sebab itu kita fikirkan bahawa mungkin kerana mereka tidak mahu ke pusat-pusat atau institusi yang telah diwujudkan di seluruh negara, maka sekarang ni biarlah kita ada pasukan-pasukan seperti yang kita nak lakukan ini, mobile recovery treatment yang kita turun ke bawah untuk kita
tidak menjemput klien ke institusi atau ke kompleks yang telah pun kita sediakan, tapi kita turun ke bawah untuk memberikan treatment kepada mereka. Jadi kita punya target ini baru bermula, jadi kita tak tahu penyesuaian berapa lama, apakah ianya boleh kita pendekkan dari segi treatment yang akan kita berikan. Ini semua adalah sesuatu yang kita sedang belajar. Sebab itu saya kata tadi, semua pegawai AADK ini harus kita berikan latihan-latihan untuk mereka lebih menjadi pakar-pakar yang boleh membantu untuk menyelesaikan atau mengurangkan penagih-penagih dalam negara kita. Okey. Pasukan MRT AADK ini ada berapa orang pegawai dan bila dia ditentukan? Buat masa ini hanya 8 orang yang kita dah kenal pasti boleh untuk turun ke bawah membantu kita lakukan treatment ini. Ini baru first batch. Akhirnya kita dah ada 110 yang telah pun kita kenal pasti. Yang kita tengok tu first batch 8 orang tengok boleh. Sebab itu baru kita lancarkan. Kalau hari itu yang 8 orang ni pun tak menjadi, maka hari ini tak adalah. Tapi oleh kerana kita tengok dianya mendapat penerimaan yang baik, dan saya difahamkan sudah ada 110 yang kita identify pegawai kita untuk membantu kita di seluruh negara. Kita bukan nak bas itu. Yang pentingnya pegawai yang mobile yang kita turunkan ke bawah. Berapa banyak besok kita nak aset untuk membantu mereka, itu akan kita fikirkan kemudian. Pemikiran kita jangan fikir tentang logistik ini. Kita boleh naik kereta api, kita boleh naik bas, kita boleh naik kapal terbang. Yang pentingnya kepakaran itu mencukupi. Sebab itu tadi dalam apa yang saya sebut, saya nak kerjasama dengan polis itu tadi. Sebab besok bukan hanya pegawai datangnya daripada AADK, kita boleh ambil pegawai yang juga daripada PDRM, kerana mereka boleh memaklumkan kepada penagih ini, sebenarnya masalah engkau ni sebab ini. Sebab pengalaman daripada polis juga harus kita ambil dan kita gunakan. Kepakaran daripada polis juga kita maklumkan. Engkau tahu tak, selalunya orang ni datang jumpa engkau bagi coklat, bagi itu. Contohlah sebagai contoh. Mereka lebih pakar dari segi itu. Mereka tahu bagaimana orang ni jual dadah, bagaimana dia merisik nak jumpa dengan kita. Semua ni adalah kepakaran yang ada di bawah PDRM. Jadi kita akan gabungkan ini untuk menambahkan lagi jumlah pasukan yang ada dalam negara kita. Yep. Seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kita nak lakukan sesuatu, kita kena lihat musuh kita ni masih lagi kita tak boleh nak hapuskan dah 40 tahun. Kita nak tambah lagi musuh, saya ingat kita tengok dululah. Kalau musuh tu dah boleh kita pastikan sudah menurun, insyaAllah segala apa yang kita lakukan ada kebaikan, apa salahnya. Tapi biarlah prioriti itu harus kita pertekankan untuk mengurangkan masalah kita yang ada hari ini. Penjara kapasiti dah tak cukup. AADK dah tak cukup dari segi pegawai-pegawai yang ada. Polis juga macam-macam telah pun kita lakukan. Jadi kita tengok dululah. Yang mana pun yang pastinya adalah untuk kita membantu rakyat yang memerlukan waktu ini. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah bagi salam. Macam mana itulah tadi saya okey. I give you one last one. Datuk Seri, berkenaan dengan hari sumbangan dana politik, apa mekanisme yang akan digunakan untuk membezakan antara sumbangan dan rasuah? Semalam dalam jawatankuasa anti rasuah JAKMA yang saya sendiri adalah anggotanya, kita bincang cuma kaedah mekanisme ini harus kita
fikirkan lebih mendalam. Sebab sesuatu yang nak kita lakukan, kita tak boleh ada flip-flop, sekarang guna, besok tak guna. Biar kita boleh pastikan RUU itu boleh kita guna sampai bila-bila. Jadi sesuatu yang kita lakukan dari segi polisinya baik, tapi dari segi detailnya harus diberikan kepada satu pasukan, bukan hanya daripada AJC tapi juga mereka yang berpengalaman, ya, mereka yang dah pun dipraktikkan di negara-negara luar. Kita buat lawatan semua tu, nanti barulah kita adakan sesuatu yang boleh diguna pakai untuk masa-masa hadapan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.